Tan Sri dengan izin Tan Sri. Tan Sri, kami semua baca di surat khabar bahawa ada satu kes yang telah difailkan di mana Tan Sri Speaker dinamakan sebagai defendant, di mana institusi Speaker terlibat. Dan kami harap bahawa dalam sistem membawa pembaruan yang telah dicadangkan untuk Tan Sri Speaker, di antara lain saya harap dimaklumkan bahawa apa yang terjadi kepada kes tersebut diberitahu kepada kita kerana ramai di antara orang ramai yang tanya apakah kandungan perkara tersebut, apakah sebab ia difailkan dan apakah keadaan tersebut. We are totally in the dark. Itu nombor satu. Nombor dua, Tan Sri, saya harap memandangkan keperluan menamakan seorang peguam untuk mewakili institusi speaker. Tradisi di sini adalah tradisi yang salah, di mana kita selalu menamakan peguam negara sebagai peguam untuk mewakili Tan Sri, the institution of speaker. Ini adalah beberapa kali telah ditebulkan di Dewan ini, dan saya harap dalam sistem pembaruan yang dicadangkan, the reformation yang dicadangkan oleh Tan Sri Speaker sendiri, akan mengambil kira bahawa masa telah datang supaya kita tidak melantik pegawai negara. Dalam separation of power, itu ada satu yang salah, yang tidak boleh diterima. Maka saya pohon agar kalau seorang peguam dilantik untuk mempertahankan keadaan institution speaker, mengadakan satu peguam yang bebas, yang bukan dari peguam negara. As usual, the speaker speaks not. Jadi dalam keadaan beberapa hal ni, mungkin kita boleh air the views of the public and the interest of the institution of the speaker. Terima kasih. Terima kasih Ibu Barat. Saya tidak perasaan, saya tidak tahu pun mana case speaker di sana. Can you enlighten me on that? Yang tadi disebut pertama bahawa speaker disaman. Mana case? Ya, kita baca di surat khabar bahawa ada case injunction yang telah difailkan. I'm not aware of that. Mana satu? That is, ramai di antara yang orang tanya sama kita. Many people have rang me up, Bar Council, peguam-peguam, dan orang ramai. Jadi we are kept in the dark. So mungkin itu boleh kalau tidak sedemikian, at least we know. But the newspaper reports says that Tan Sri adalah satu di antara defendant dalam kes tersebut. Terima kasih. Sebagai respons pertama, saya tidak tahu menau mengenai dengan satu kes yang disebut oleh Ibu Barat tadi. Keduanya mengenai dengan soal reformasi apa yang perlu diambil kira. Oleh kerana perkara itu telah pun dibangkitkan, maka saya suka respons pada masa ini mengenai dengan perkara-perkara yang telah pun saya buat sebagai pengurusi satu jawatan kuasa yang menyelidik perkara ini. Pertama, kita telah bermesyuarat 2 kali. Yang kedua, pada hari kemarin, saya memikirkan bahawa mengenai dengan soal-soal apa yang perlu dibuat oleh Parlimen berhubung dengan perkara yang saya sebut, iaitu mereformasikan Parlimen, ialah saya terpaksa dan jawatan kuasa bermesyuarat dulu dan memutuskan terms of reference, apa yang perlu kita ubah, tukar tambah, kurangkan dan semikiannya. Kerana bagi saya, kitalah ahli-ahli Parlimen yang expert inverted comma dalam hal ini. Because I know what you as parliamentarian wants for Parliament on both side of the divide. Ikuran daripada itu, apabila sudah kita tetapkan apa yang dikendaki, apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu dikurangkan, barulah kita akan jemput pendapat-pendapat daripada luar sana. Sama ada daripada academicians, daripada NGOs, daripada pihak-pihak yang berkepentingan, dan daripada rakyat jelata. Tetapi ini kita buat berfasa-fasa. Saya kasih tempo hingga akhir tahun ini.
Fasa pertama ialah kalau perkara-perkara itu cuma menyentuh dengan perubahan peraturan mesyuarat, itu kita buat dahulu. Ada mungkin perubahan yang melibatkan perlembagaan, itu kita akan buat fasa ketiga. Fasa kedua, fasa ketiga yang melibatkan cadangan-cadangan, apakah kita harus contohi secara total apa yang dibuat di luar negara, di luar Malaysia, negara-negara Commonwealth seperti Kanada, Australia, Australia dan semikanya. Yang itu fasa ketiga. Jadi terima kasih kepada makluman tadi daripada Ibu Barat. Sila.